Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah untuk sama-sama kita berkongsi ilmu yang ditulis oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka. Khususnya saya akan membaca satu kitab yang dikarang oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi yang sangat menarik bagi saya, iaitu tajuknya Al-Khulafa Ar-Rashidun Baina Al-Istikhlaf Wal-Istishhad. Khalifah-khalifah yang mendapat bimbingan daripada Allah, yang menggalang ganti kepimpinan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup dan menggambarkan kepada kita antara kepimpinan dan pemerintahan mereka, wal istishhad, dengan kematian syahid mereka. Kitab ini sangat menarik kerana pengarang ini telah menyebut pada awalnya bagaimana corak beliau menulis buku yang akan saya baca ini. Saya tidak akan menambah banyak dan saya tidak akan bercerita lebih banyak daripada apa yang ada dalam kitab ini. Hanya saya menyampaikan apa yang ada dalam buku ini kerana saya yakin ramai di kalangan kita tidak memiliki buku ini, melainkan para asatizah yang sudah tentu memiliki asas dan latar belakang pengajian mereka di Jordan ataupun di mana-mana pusat pengajian tinggi Islam. Walaupun demikian, saya mahu berkongsi dengan tuan-tuan yang kemungkinan tidak memiliki kitab ini, agar sama-sama kita ambil manfaat daripadanya. Moga-moga manfaatnya memberikan kebaikan kepada kita dan kepada semua umat Islam, insya-Allah. Pengarang ini meletakkan pada awal tulisannya dengan satu tajuk Al-Khulafa Ar-Rashidun Baina Al-Istikhlaf Wal-Istishhad. Pemerintahan khalifah-khalifah yang membawa bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kehidupan mereka dalam memimpin sehinggalah mereka berhadapan dengan mati syahid. Kata pengarang, inna ahadal khulafa ar-rashidin huwa afdalu uhudit tarikh al-islami. Sesungguhnya zaman khulafa ar-rashidin merupakan zaman yang paling unggul, zaman yang paling mulia, zaman yang paling istimewa di dalam sejarah Islam. Wa inna fatrata hukmihim hiya abrakul fatarak. Memang tempoh pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin merupakan tempoh-tempoh yang paling hebat. Wa inna jailahum huwa jailul qudwah lil muslimin al-lahiqin. Sesungguhnya generasi yang hidup di zaman Khulafa Ar-Rashidin ini merupakan generasi contoh bagi sekalian umat Islam yang hidup selepas itu. Kaifala, bagaimana tidak? Wahum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina athna alaihim
Allah subhanahu wa ta'ala biqaulih was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Surah At-Taubah ayat 100. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, was-sabiqun, orang-orang yang awal dahulu Islamnya di kalangan muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan penuh kebaikan. Allah Ta'ala meredai mereka dan mereka meredai apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mereka. Allah Ta'ala memerintah kita semua agar mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Bukan sahaja mencintai mereka, memuji mereka, berdoa untuk mereka, dan membersihkan hati-hati kita daripada rasa dengki kepada mereka, benci kepada mereka, dan hasad dengki buat mereka. Jangan sekali-kali ada di dalam hati kita rasa tidak senang, rasa curiga, rasa buruk sangka, rasa dengki, rasa jahat terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diarah untuk memuji mereka. Bahkan kita diperintah untuk berdoa kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang selepas mereka hendaklah sentiasa berdoa, "Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami dan saudara-saudara yang telah mendahului kami yang memiliki iman kepada Allah dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Bukan sahaja Allah Ta'ala menyuruh berdoa untuk mereka. Bukan sahaja Allah menyuruh kita mengasihi mereka. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji mereka. Kalaulah Nabi memuji mereka, kita mesti mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunuhum, thumma alladhina yalunuhum. Sebaik-baik kurun adalah kurun di zamanku, kata Nabi. Kemudian orang yang berikutan selepas mereka. Kemudian orang yang berikutan selepas mereka. Telah berlalu zaman ataupun tempoh pemerintahan Khulafa ar-Rashidin 30 tahun cukup sempurna. Kemudian datang selepas kepimpinan Khulafa ar-Rashidin tempoh pemerintahan Bani Umayyah. Realiti yang berlaku itu membuktikan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh baginda, "Al-khilafatu ba'di 30 sanah, summa takuna mulukan." Pemerintahan khulafa selepasku 30 tahun. Kemudian berlakunya pemerintahan beraja selepas itu. Betul. Nabi sebut 30 tahun pemerintahan khulafa. Dan memang pemerintahan Khulafa ar-Rashidin melaluinya 30 tahun. Bermulanya zaman dan tempoh pemerintahan Khulafa ar-Rashidin daripada bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Abu Bakar As-Siddiq dibay'ah menjadi khalifah. Wantahat tempoh pemerintahan Khulafa ar-Rashidun ini
tamat fi syahr Rabi'ul Awal, pada bulan Rabi'ul Awal juga pada tahun 41 Hijrah. Bermula 11 Hijrah, tamat 41 Hijrah. Makna cukup 30 tahun pemerintahan Khulafa Ar-Rashidun. Bila tamat, indama tanazal al-Hasan bin Ali li Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma fi 'am al-jama'ah haitsu ijtama'at kalimatul muslimin ala Muawiyah ba'da furqah istamarrat sanawat. Bila tamat pemerintahan Khulafa Ar-Rashidin, tamat ketika Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, Sayyidina Hasan bin Ali mula melepaskan jawatannya, sanggup melepaskan jawatannya untuk diserahkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Pada tahun yang digelar tahun jamaah, tahun perpaduan dan kesepakatan pemerintahan di zaman itu, ketika suara muslimun, umat Islam ketika itu mula bersepakat untuk berada di bawah naungan kepimpinan dan pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Selepas berlalunya perpecahan, perbalahan bertahun-tahun yang terpaksa dihadapi oleh sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in dan pengikut mereka masing-masing. Tuan-tuan, 30 tahun pemerintahan Khulafa Ar-Rashidun ini telah mencipta sejarah yang sangat hebat dalam diri umat Islam. Walaupun demikian, pemerintahan Ar-Rashidun ini pernah disebut oleh sahabat Nabi yang mulia Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, ana akhirul khulafa wa awwalul muluk. Kata Muawiyah, aku adalah pemerintah yang bercirikan khilafah yang terakhir, dan akulah juga pemerintahan yang bercirikan sistem monarki yang pertama. Mudahnya, akulah khulafa yang terakhir dan akulah raja yang pertama dalam sejarah Islam. Tempoh pemerintahan Khulafa Ar-Rashidun telah menyaksikan maddan Islamiyan qawiyya, suatu keluasan Islam yang sangat kuat, wa harakah Islamiyah jihadiyah mubarakah, gerakan Islam, gerakan jihad Islam yang sangat diberkati oleh Allah. Haisu insahal mujahidun al-muslimuna fil buldan. Ketika itulah pejuang-pejuang Islam bertebaran di seluruh negara-negara tanah air yang ada di dunia, dan mereka berjuang bersungguh-sungguh menentang musuh Islam, dan mereka mula menumpaskan, mula menguasai negara-negara kufar, mula memasuki dan menawang penduduk-penduduk yang tinggal di sesuatu negara yang menjadi milik bukan Islam sebelum ini. Hebat. Khulafa Ar-Rashidun telah membina sejarah yang begitu hebat. Wa ahdathat hadhihi al-intisarat al-islamiyah ziyadatan fi haqdil a'da. Tetapi kita kena sedar, sepanjang zaman, bila Islam ini mula kuat, bila Islam ini bertambah luas, bila kuasa Islam ini bertambah hebat,
wa ahdathat, kata pengarang ini, hadhihi al-intisarat al-islamiyah, kemenangan-kemenangan Islam ini akan membentuk satu tambahan, satu perkara yang berlaku dalam perjuangan ini. Apa dia? Fi haqdil a'da, ziyadatan, akan menambahkan kedengkian musuh-musuh untuk menentang Islam dan umat Islam. Mesti. Jangan kita rasa bila Islam ini sudah berkuasa, musuh Islam ni akan down, musuh Islam ni akan senyap, musuh Islam ni akan diam. Tidak. Akan lahir, akan bertambah kedengkian mereka untuk menentang Islam. Khususnya daripada orang Yahudi, daripada orang Kristian, daripada golongan Majusi. فَخَطَّطُوا وَتَآمَرُوا عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ وَكَادُوا ضِدَّهُمْ. Mereka semua akan merancang, mereka akan membina konspirasi-konspirasi untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Dan mereka akan hampir-hampir menentang Islam dan umat Islam bersungguh-sungguh. Mereka akan cuba buat berbagai-bagai hailah. Mereka tidak akan diam sepanjang zaman. Itu yang berlaku di zaman sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa harasa haula al-haqidun ala ifsad hayatil muslimin. Bagaimana mereka nak menghancurkan kekuasaan Islam? Maka bagaimana mereka nak menghancurkan kemarahan Islam ini? Bagaimana? Waharasa, mereka akan bersungguh. Golongan-golongan yang dengki ini akan bersungguh untuk ifsad, merosakkan kehidupan orang Islam. Wa ihlalil firqah, mereka akan ihlal, akan menempatkan, akan menjadikan perpecahan, wal khilaf bainahum, perselisihan antara mereka, akan menempatkan, akan meletakkan, akan menjuruskan segala usaha untuk memecah belahkan umat Islam, untuk menghancurkan umat Islam, dan akan melakukan persisihan di kalangan Islam. Tuan, oleh kerana itulah sesiapa sahaja, khususnya mereka yang ada di zaman ini, kita yang berada di zaman ini, kita kena sedar bahawa musuh Islam akan menggunakan jarum-jarum untuk menyesatkan kita, merosakkan kehidupan umat Islam, memecahkan kita dan mencetuskan perselisihan di kalangan kita. Wa tamziq wahdatihim, menghancurkan kesatuan umat Islam. Wa idha'afi saffihim, dan melemahkan barisan kesatuan mereka. Wa wajjahu mu'amaratihim diddal khulafa ar-rasyidin. Pasti musuh-musuh Islam ini akan menghadapkan segala perancangan jahat mereka, konspirasi mereka untuk menentang pemimpin-pemimpin, pemerintah-pemerintah khulafa ar-rasyidin ini. Wa idza kana Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu qad mata mautan 'adiyan. Dan apabila Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mati, dia anggap sebagai mati biasa, ba'da khilafah qasirah, selepas kepimpinannya, pemerintahannya yang singkat. Fa innal a'da, maka sesungguhnya musuh-musuh Islam qad tamakkanu, mereka mula meletakkan satu usaha untuk manightialil khulafa al-akharin. Mereka mula untuk membunuh, merancang untuk membunuh pemerintahan-pemerintahan selepas itu, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, haitsu laqaw wajhallah syuhada, insya-Allah. Bila mana semua pemerintah ataupun khulafa seperti Sayyidina Umar yang dibunuh, seperti Sayyidina Uthman yang dibunuh, seperti Sayyidina Ali yang dibunuh, mereka semua ini telah menemui Tuhan mereka dalam keadaan mereka mati syahid, insya-Allah. Allahu akbar. Allahu akbar, tuan-tuan. Hebatnya pemerintahan ataupun khilafah ar-rasyidah, hebatnya khulafa, tokoh
yang memerintah ketika itu sahabat-sahabat Nabi. Tetapi musuh Islam tidak membiarkan kehebatan mereka. Musuh Islam tidak membiarkan kehebatan kerajaan mereka. 3 khalifah dibunuh mati di tangan musuh. Allahu Akbar. Wa kanat fatratul khulafa ar-rasyidin mali'atan bil ahdas wat tatawurat, kata dia. Tempoh pemerintahan khulafa ar-rasyidun itu penuh dengan peristiwa-peristiwa dan perkembangan-perkembangan. Kanat fatratan harakiyatan amaliyatan jihadiyah. Satu tempoh gerakan secara praktikal dalam kerja-kerja jihad. Mereka bukan baca ayat Quran tentang jihad. Mereka bukan belajar sahaja tentang jihad. Mereka terus praktikal melakukan gerakan jihad, memperluaskan Islam. Allah. Wahia min aqsabi fatarat tarikh al-islami. Sebab itulah tempoh kerajaan dan pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin merupakan satu tempoh yang paling subur di dalam sejarah Islam. Subur maknanya subur di dalam membina tamadun. Subur dengan cerita-cerita. Subur dengan wa'agnaha, yang paling mengayakan dan paling kaya dengan suburnya ialah bil akhbar, dengan berita, cerita-cerita, wal aqwal, dengan pandangan-pandangan, wal maklumat, dan segala maklumat-maklumat yang ada tempoh pemerintahan itu yang boleh kita ambil pengajaran. وتناقل الإخباريون أحداث والتطورات ومفاجآت هذه الفترة. Ahli-ahli sejarah telah memindahkan, telah menyampaikan cerita-cerita, perkembangan-perkembangan dan kejutan-kejutan yang berlaku di zaman itu. Wa awsaluha liman ba'dahum. Mereka telah menyampaikan semua maklumat itu, cerita itu, perkembangan itu, kejutan-kejutan yang berlaku di zaman itu kepada orang yang selepas mereka, termasuk kita. Wa dawwanaha katabat tarikh. Wa dawwanaha katabatul tarikh. Penulis-penulis sejarah telah mengarang semua cerita-cerita itu di dalam kitab-kitab mereka, dalam tulisan-tulisan mereka. Allahu Akbar. Menceritakan bagaimana khulafa berhadapan dengan musuh di zaman mereka. Di zaman itu juga berlaku apa dia? Wa idza kanatil ahzab, apabila berlakunya parti-parti. Wal firaq, berlakunya golongan-golongan. Wal madahib, mazhab, pandangan-pandangan, pendapat-pendapat qad hadathat, yang telah berlaku ba'da fatratil khulafa ar-rasyidin, selepas di zaman pemerintahan khulafa ar-rasyidin, daripada Syiah, daripada Murji'ah, daripada Khawarij, daripada Mu'tazilah. Faqad aqbala kullu minha ala fatratil khulafa ar-rasyidin. Semua golongan ini, semua mazhab ini, semua parti ini, semua puak ini, apa nama yang kita nak sebut, yang muncul selepas Ar-Rasyidun, selepas pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidun, cuba berhadapan, cuba mengambil apa sahaja yang ada di zaman Khulafa Ar-Rasyidin untuk menolong, memperteguhkan kumpulan mereka dan menjadikan ia hujah bagi memperkukuhkan pandangan mereka, dan masing-masing mendakwa mereka adalah pengikut yang sebenar kepada khalifah-khalifah yang ada ini. Ada yang mendakwa mereka menjadi pengikut setia Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada yang mendakwa mereka adalah pengikut setia Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Mereka mulalah menggunakan hujah-hujah yang ada di zaman masing-masing. Allahu Akbar. Kalau mereka tidak menemui hujah, mereka mula mencipta pandangan, pendapat mereka yang berbagai-bagai. Inilah dia zaman yang disebut oleh pengarang ini zaman pemerintahan Khulafa Ar-Rasyidun, merupakan satu zaman seperti zaman gunung berapi. Ledakan
ketamadunan yang hebat yang tidak pernah berlaku dalam sejarah manusia sebelum ini. Kehebatan mereka. Oleh kerana itulah ahli-ahli sejarah Islam yang awal seperti Al-Imam At-Tabari mengarang semua, menulis dan menyampaikan, mencatat semua riwayat-riwayat dan cerita-cerita yang ada di zaman Khulafa Ar-Rashidun, sama ada betul, sama ada riwayat-riwayat yang sahih, yang lahir daripada perawi-perawi yang benar, yang thiqah. Juga diletak dalam kitab dia perawi-perawi dan riwayat-riwayat yang dia anggap sebagai kadzibah, bohong, daripada sumber yang berbagai-bagai. Dia letakkan dalam kitab dia untuk dijadikan sebagai bahan sumber rujukan untuk dinilai. Yang disebut oleh pengarang itulah amanah ilmiah. Dia sebagai suatu amanah. Dia tahu cerita, dia tulis. Dia tahu cerita, apa yang disebut oleh orang, dia letak semua. Dia tulis semua, dia catat semua, bagi nak menyatakan amanah ilmunya. Tetapi dia bukan menyuruh kita menerima semuanya. Juga di waktu yang sama kita mula melihat ulama-ulama selepas itu yang datang, seperti Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, seperti pengarang kitab Al-Kamil Fit Tarikh, juga mula mengasingkan yang sahih dengan yang dianggap tidak sahih, lemah, tidak tepat. Walaupun demikian, kesimpulannya pengarang kitab yang saya baca ini, dia kata, kata dia, tujuan saya tiada lain melainkan mula mengasingkan. Saya akan letak dalam kitab dia ni, dia kata dia akan letak dalam kitab dia sesuatu yang dilihat sahih, tepat, daripada riwayat-riwayat yang banyak dalam tulisan-tulisan yang berbagai-bagai, insya-Allah. Dan dalam kitab dia ni dia tulis dan dia pilih, dia kata tidak ada lain, ikhtarna mawdu' istikhlaf al-khulafa ar-rashidin wa istishhaduhum. Kami memilih tajuk kepimpinan khulafa ar-rashidin dan mati syahidnya mereka. Linuqaddima lahu suratan. Kami bertujuan mahu mengemukakan satu gambaran yang sangat jelas, dan gambaran-gambaran itu diambil dan berasaskan riwayat sahih al-maqbulah, berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dan yang diterima. Wa aradna, kami akan juga bentang dan kami akan pinggirkan riwayat-riwayat yang makzubah, yang dikatakan bohong, dan mardudah, yang ditolak. Dan insya-Allah, kata dia, kami tidak akan menulis semua dalam tulisan ini munaqashat tarikhiyah, diskusi yang berkait dengan sejarah begitu panjang, tapi hanya kami akan menulis secara ringkas sesuatu yang dianggap ataupun sesuatu yang dilihat dan dinyatakan sebagai riwayat as-sahihah, litakuna zadan ilmiyan, supaya ia menjadi satu bekalan ilmu, yatazawwaduna bih, orang ramai boleh mengambil bekalan dengannya, dan dijadikan sebagai wajbah, satu hidangan thaqafiyah, ilmu yaqbaluna alaiha, yang boleh diterima, wa maddatan tarikhiyah, suatu mata pelajaran sejarah, yashiduna biha ilmah tarikh, yang boleh diperteguhkan dengannya dalam ilmu sejarah, insya-Allah. Dan dia akan menyebut di dalam tulisan-tulisan ini kerana hala tuju dalam membincangkan tentang sejarah. Ada orang mengambil hala tuju untuk mengkritik, untuk meminggirkan sesuatu pandangan-pandangan yang ada. Ini bagus, kata dia. Hadza matlub wajibun. Ini mesti dan dituntut kita bawa sesuatu, kita kritik, bagus.
Tetapi kata dia cuba membawa satu kaedah, iaitu zad al-bannai at-tarikhi, satu bekalan yang memberikan suatu yang boleh membina sejarah. Apa dia? Sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita, yang bila kita baca, kita akan dapat sesuatu manfaat daripada perbincangan dan tulisan-tulisan beliau, insya-Allah. Dan saya yakin insya-Allah apa yang ditulis dan beliau banyak menumpukan dalam tulisannya apa yang ditulis oleh Ibnu Kathir, apa yang diterima oleh Ibnu Kathir itulah diterima oleh beliau, kerana beliau menganggap Ibnu Kathir li'annahu muakhirun musifun wa muhaddithun khabir. Dia adalah sejarah yang sudah menilai sesuatu tentang sahih dan tidak sahih, muhaddis, ahli sejarah, ahli hadis yang berpengalaman. Wa kana i'timaduhu fi at-tarikh li hayat as-sahabah ala riwayat as-sahihah lil Imam Ibnu Jarir at-Tabari. Pegangan Ibnu Kathir di dalam sejarah kehidupan sahabat Nabi SAW berasaskan riwayat-riwayat yang sahih yang ada di dalam tulisan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Dan insya-Allah kita akan membaca bagaimana perjuangan. Beliau hanya menulis dalam buku ini, beliau sebut bahawa dalam tulisan dia ini, dia akan mengambil beberapa sedutan daripada kitab Tarikh At-Tabari dan Tarikh Ibnu Kathir dalam 5 sedutan. Sedutan pertama yang berkaitan dengan kewafatan Nabi SAW dan di penghujung kehidupan Nabi SAW. Kemudian bermulanya kepimpinan dan pemerintahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian sedutan yang kedua menceritakan tentang bagaimana Abu Bakar menjadi khalifah dan kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, beliau akan membicarakan sedutan yang ketiga daripada tulisannya ialah berkaitan dengan Sayyidina Umar Al-Khattabi radhiyallahu taala anhu, tentang kemunculan kepimpinan pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab dan kewafatan Sayyidina Umar. Al-Qabsatul Rabi'ah, sedutan yang keempat membicarakan tentang Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan sedutan yang kelima yang berkaitan dengan pemerintahan dan kewafatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Mudah-mudahan 5 sedutan cerita yang disebut oleh beliau ini akan kita baca dalam kuliah kita di masa yang akan datang, insya-Allah, di hari-hari yang akan datang. Moga ia memberi manfaat kepada tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Kesimpulannya, insya-Allah kita cuba melihat bagaimana indahnya kepimpinan dan pemerintahan Khulafa Ar-Rashidun, dan bagaimana Khulafa Ar-Rashidun berhadapan dengan cabaran kehidupan mereka dalam memimpin ummah di zaman mereka masing-masing, sehingga mereka mati syahid. Sayyidina Umar mati syahid, Sayyidina Uthman mati syahid, Sayyidina Ali karramallahu wajhah mati syahid. Walaupun mereka memerintah begitu adil, mereka memerintah dengan penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga kita akan ambil manfaat daripada kisah mereka dalam tulisan-tulisan yang akan datang, insya-Allah. Itu hanya muqaddimah yang saya tidak sempat membaca satu persatu, hanya saya baca secara ringkas, dan insya-Allah kita boleh memberi satu gambaran tentang tulisan yang ada daripada kitab Khulafa Ar-Rashidun bainal istikhlaf wal istishhad. Insya-Allah ia memberi manfaat pada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa berdoa untuk kita semua agar Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada COVID-19, daripada wabak, daripada segala bala dan penyakit yang buruk, insya-Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.